Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 1958 bermulalah sejarah apa yang dinamakan monkey pox ataupun cacar monyet ini, dan sebenarnya ada orang suspek dia lebih lama daripada 1958, lebih awal daripada itu. Berarti cacar monyet ni atau monkey pox ni bukanlah macam COVID-19 yang mana dia tu emerging, maksudnya baru orang dapat jumpa benda baru, faham tak? Okey, tapi yang ni orang dah tahu. Cuma sejak kebelakangan dulu tu dia masih bertahan di Afrika, Central dengan West Africa, faham? Jadi dia tak keluar daripada endemic area. Endemic tu maksudnya negara sekian-sekian, katakan cuma masa tu lebih kurang 11 negara yang terlibat di Afrika, banyak juga, namun dia tak keluar, penyakit tu tersebar, menular keluar. Jadi orang tak apa panik lah, walaupun ada kes sampai kadang-kadang antara 500 hingga 1000 kes satu tahun di sana. Dan dia ada dua jenis strain ataupun jenis virus. Satu namanya Western African punya strain, satu lagi dipanggil Central African punya strain. Yang Central African tu 1/10 kadar kematian. Oh, tinggi tu kan. Yang Western African punya strain, jenis tu ataupun type dia tu, yang tu 1/100. Alhamdulillah yang keluar daripada Afrika sekarang yang tengah diperceritakan, dia type yang nombor 2. Berarti type yang kurang, orang kata apa, membawa maut lah kan. Namun dia lebih tinggi sikit daripada COVID pun. COVID dalam, orang kata apa, 2.5%. Yang ni kalau termasuk Europe dengan Amerika dengan Australia, kata mereka lebih kurang 3%. Mengikut sejarah penyakit ni 3 to 6%. Banyak tu. Berarti setiap 100 orang 3 yang boleh membawa maut. Apapun, malam ni bukan cerita untuk membawa panik atau membawa sebarang fear atau ketakutan. Kita membawa satu berita atau ilmu supaya kita dapat tahu lebih awal. Faham tu? Okey, tidak sekali-kali berniat saya untuk menggemparkan Malaysia pula, kata yang ni akan jadi next COVID ke apa, tak. Kita belum tahu, kita masih lagi peringkat awal, disebabkan walaupun penyakit tu lama, tapi bila dia menular keluar negara, benda ni menjadi satu kepelikan. Sebab penyakit ni sebenarnya rare ataupun jarang-jarang berlaku. Jarang, bukan penyakit yang biasa berlaku. Bahkan HFMD tu sebenarnya lebih laju kalau dibandingkan dengan penyakit cacar monyet ni lah, monkeypox tu. Apapun 1970 adalah kes pertama yang orang kata apa, jangkiti oleh manusia pada budak berumur 9 tahun di Kongo. Sebab tu apa-apa cerita ni selalunya Afrika lah menjadi dia punya asal usulnya. Dan kenapa dia panggil monyet, cacar monyet, sebab katanya, kononnya, lagi sekali monyet dipersalahkan, padahal ada kajian yang lebih mendalam mengatakan bukan monyet, sebenarnya dia lebih kepada rodent. Rodent ni lebih kepada binatang macam tikus lah, yang gerit-gerit tu, yang suka macam tupai semua kan. Dan kali pertama dia masuk Amerika, sebenarnya dah masuk sampai 70 orang dah kena dulu. Tapi dah orang kata beres lah, dah diselesaikan. So masa tu 70 orang ni dikatakan membawa masuk binatang daripada Ghana ni, sebelah West Africa juga, berbentuk anjing peliharaan, pet dogs, faham tak? Jadi 70 orang kena masa dia bawa anjing kat situ. Jadi tuan-tuan sekalian, benda tu boleh dihandle, mereka pun dah settle, tak ada apa berita. Bila datang 1980, vaccination dah untuk smallpox dah dihentikan, sebab smallpox dah orang kata apa, dibenteras secara habis-habisan, tak perlu bagi vaccination lagi. Faham? Kenapa saya cerita smallpox? Sebab chickenpox, smallpox dengan monkeypox ni dia macam satu suku sakat lah, maksudnya adik-beradik. Bahkan dia punya cacar pun, dia punya lesion tu kalau ditengok pun sama macam chickenpox ataupun smallpox ni. Dia punya cair dia, nanah dia dan sebagainya. Nanti saya cerita tu. Tapi yang penting you kena faham,
Di USA tadi saya katakan dibawa masuk kan 2003 sampai 70 orang kena tu. Lepas tu di confirm pula di Nigeria. Afrika tu tempat yang paling senang kalau orang travel ke Nigeria, kena hati-hati sekarang. Sebab apa, ada kes yang baru-baru ni memang ada bila dia buat tracking, dia ikut balik kat mana datangnya puncanya. Kawan yang kena monkeypox ni, yang kalau salah saya di Canada ke di Spain ke di mana ni, yang Eropah punya kes ni, ataupun di London ke, dia asalnya bawa daripada Nigeria. Boleh? Okey, faham So ada lagi kes kat Israel 2018 dah ada satu kes masuk yang datang daripada Ghana. Satu lagi Singapura. Singapura kan international, ramai orang keluar masuk. Dia datang daripada Nigeria juga. Okey, kes ni. Lepas tu sekarang ni dah sampai tarikh semalam saya dapat berita dah ada 250 kes luar daripada Afrika. Ini bukan cerita Afrika kan. Dan negara yang terlibat sampai 16 buah negara, termasuk latest yang paling dekat dengan kita, Australia. Yang penting ialah kita kena tahu dalam 250 kes ni cuma seorang sahaja wanita, yang lain semua lelaki. Tak boleh pula kita kata ni lelaki punya penyakit, tapi lebih rampant, lebih orang kata apa, berleluasa antara lelaki. Dan kenapa saya bagi title soalan betul ke masalah seksual antara gay ni, antara LGBT, sebab ada orang tanya lesbian dan sebagainya. Kita tak usah melibatkan masalah politik LGBT ni sebab nanti jadi benda yang panas. Saya cuma nak cerita dari sudut penyakit. Okey. Kebetulan mereka yang didapati terutama sekali di Spain, di Belgium dan di UK, ramai yang kena penyakit ni. Daripada mereka yang kena penyakit ni mengaku mereka ada apa orang panggil intim dengan lelaki, terutama sekali gay, ada sexual exposure, maksudnya mereka terdedah kepada keintiman lelaki sama lelaki, yang menjadikan kes tu agak mereka diberi warning dan untuk berwaspada supaya tidak jadi kluster gay menyebabkan penyakit monkeypox ni. Itu bukan bererti cuma gay saja yang kena. Nanti anda salah sangka pula. Tak. Dia macam, you ingat tak dulu zaman COVID ada kluster yang pergi mana, yang jumpa kat masjid tu kan, sekali bila beramai-ramai, mereka tu network mereka tu yang kena dikontrol. Kebetulan kali ni yang banyak kena di Spain, Belgium dan UK, mereka sendiri mengaku mereka ada hubungan seks antara lelaki dengan lelaki. Maka itu yang menjadikan cerita soalan saya, betul ke? Jawapannya betul tu betul, tapi bukan gay saja yang akan kena. Lesbian pun boleh kena, suami isteri pun boleh kena, budak-budak lagilah kalau kena, lagi kena hati-hati sebab immune system mereka makin rendah. Ataupun macam COVID juga, mereka yang ada comorbidity, penyakit-penyakit lain, orang tua-tua pun kena jaga, ibu-ibu yang hamil lagi kena jaga. Sebab benda ni nanti saya cerita pada anda, dia amat senang berjangkit kalau tak jaga betul. Alright. So itu sebagai fahaman. Sekarang tiba masanya saya cerita macam mana dia boleh tersebar secara umum. Habis cerita tentang masalah LGBT tadi. Okay? Apapun, kalau mulanya daripada haiwan dulu, sebab ini adalah penyakit yang dinamakan konsep zoonosis. Zoonosis, zoo tu datangnya daripada binatang-binatang ni lah. Boleh transfer kepada manusia. Lepas tu manusia ke manusia boleh. Okey, kalau manusia ke binatang pun boleh juga. Tapi selalunya asal-usulnya daripada binatang. Kalau you kena cakar dengan binatang ni, yang saya kata tikus, tupai, ada kes setengah jenis monkey pun, monyet-monyet pun boleh. Ada setengah, dia orang kata anjing pun, you kena hati-hati. Asalkan mereka terjangkit dengan penyakit monkeypox ni, bila kita pegang dia ataupun kita dicakar oleh dia atau kena dia punya cecair, dia punya air liur ke apa-apa, ataupun tempat dia ni lah duduk ataupun tempat dia berlengkar ke apa-apa, you jangan langsung kena ataupun berdekatan. Sebab apa? Bila berjangkit ke kulit kita atau ke mata kita ataupun ke hidung kita, macam ni juga bahagian ni air liur kita, kalau terkena darah kita ke, ada tempat-tempat luka ke, dia boleh berjangkit.
Bila berjangkit, daripada selalunya yang menjadi masalah ialah apabila dia ada nanah ataupun ada cecair. Kan cacar ni you nampak kan, macam ada cecair, macam orang panggil lepuh. Okey, macam kes-kes baru ni mouth, foot and hand kan, dia pun lebih kurang. Kalau you pernah tengok lama dah kita tak nampak cacar sekarang ni sebab dah dibenteras. Sekarang dia dah naik balik. Bila yang tu kena kat badan kita, tercalit ke termasuk dalam darah kita, confirm. Itu cara utama macam mana manusia boleh terlekat dengan penyakit ni. Satu lagi, bila mereka of course bersin ke, batuk ke kan, atau terkeluar ni ludah-ludah dan sebagainya, kalau kena tempat bekas dia orang tidur, katil dia orang, baju dia orang, alat-alat mainan mereka, ataupun tempat dia orang ni lah pegang, perkakas apa-apa pun boleh berjangkit kepada kita. Sebab itulah konsep penjagaan tu nanti kalau saya kata pakai mask, social distancing, macam jaga COVID juga, tak salah kalau you dapat fahaman yang sama. Lagi pula sekarang saya akan ceritakan dia punya gejala-gejala yang you kena tahu. Sebelum tu, incubation period. Faham tak incubation period? Maksudnya bermula katakan you berjangkit dengan seorang ni, tapi you tak sedar you jangkit. Nak tahu bila dia kena, dia boleh tunggu sampai antara 6 hari hingga 16 hari. Lambat. Kalau bandingkan COVID kan kadang-kadang bawah pada 7-8 hari dah paling lambat lah tu kan. Selalunya 5 hari dah nampak kan. Dia boleh antara 6 hingga 16 hari. Ada kajian mengatakan antara 5 hingga 21 hari. Jadi lambat nak keluar. You dah pergi Nigeria katakan, lepas tu you dah duduk seminggu kat sana, dah kena ni katakan, lepas tu 10 hari sampai kat Malaysia, masih lagi kadang-kadang tak nampak, masuk 14 hari baru nampak, sebab dia boleh tunggu sampai 21 hari. Itu bezanya. Dan kadang-kadang dia akan keluar mula-mula dengan rashes, ruam-ruam kecil dahulu, timbul merah-merah, lepas tu dia macam nak ada, orang panggil punat, tahu tak, macam ada ibu dia, macam nak menanah, tapi kadang-kadang dan selalunya dia bukan nanah dulu, dia selalu apa orang panggil yang cecair, macam belun kecil-kecil tu, yang tu kadang-kadang dia mula kat muka dahulu, selepas demam yang mungkin 2-3 hari. Dia bermula dengan demam dahulu. Saya lupa nak bagi tahu, demam adalah satu gejala yang paling biasa untuk semua jenis virus. Demam adalah utama sekali, dan mengikut dia punya infectivity, berapa cepat dia boleh berjangkit dan multiply kat dalam tu, maka kadang-kadang dia suka kat muka dahulu, dia naik kat muka dahulu. Yang tu yang dahsyat sekali, sebab dia kadang-kadang beratus kat muka ni. You bayangkan beratus. Dia punya balon kecil-kecil tu, kadang-kadang satu badan dia naik beribu. You tengoklah gambar kat Google ataupun you tengok kat YouTube tu, Masya Allah, takut betul. Kadang-kadang 3 hingga 4 mm. You tahu tak 3 hingga 4 mm? Besar tu, hampir dekat setengah sentimeter punya saiz, bulat-bulat tu. Dia timbul tu selalunya dalam 2 minggu. Kalau kes tak serius, tak ada jangkitan sampai ke otak, sampai ke satu badan punya darah, sampai jadi sepsis, ataupun yang lebih serius bronchopneumonia, dia boleh rosakkan paru-paru you. Ada kes sampai buta pun ada. Itu yang ekstrim. Tapi selalunya supaya you tak risau, kes nak sampai ke sana jarang-jaranglah berlaku. Kebanyakan macam fever, macam cacar juga, smallpox, yang bila dah habis, dia dah pecah, masa tu very infective. You jangan melawak dengan cecair tu, jangan pegang langsung, pakai glove, ataupun memang dia kena isolate. Dan zaman sekarang ni, negara-negara yang dah serius ni, mereka isolate 21 hari. Kita kalau COVID berapa, dah paling tinggi 14 hari kan. Lepas tu turun 10, sekarang 5, sekarang dah tak ada apa, buka aja. Saya pergi umrah baru ni, buka terus, tak check apa pun. Tapi jangan melawak, benda-benda baru kita berhati-hatilah. Sebab saya tak boleh kata dia no problem, saya tak boleh kata dia akan jadi problem. Okay? Sebab kita kena lihat virus ni, kita kena ikut dia. Dia pandai menari. Asalkan kita jaga kita punya kebersihan, dan kita tahu macam mana tak berdepan atau terdedah kepada orang-orang yang dah infected, yang dah jangkit, kita insyaAllah selamat. Sebab apa?
kes ni selepas demam dan night rashes ni selalunya saya kata apa, dalam 2 minggu setelah dia pecah semua tu dia akan kering, tapi selalunya paling-paling lama pun 1 bulan dia akan jadi kering sampai dah orang putih panggil scab, maksudnya dah melupas. Yang paling takut ialah bukan takut apa, bukan dari segi maut ke apa-apa, tapi dia punya scar tu, parut dia tu kadang-kadang tak mau hilang. Dia berparut lama, kata orang for life pun boleh kalau tak jaga betul. Jadi yang orang risau sangat tu lebih pada parut bukan daripada nak kena meninggal ke apa-apa kan. Tapi yang penting kita nak risau tak risau pun ialah jangan bagi orang yang berdekatan dengan kita tu berjangkit pada dia, sebab dia tak tahu. Kadang-kadang you yang ada sikit-sikit you tutup pakai baju semua, rupa-rupanya benda tu dah ada. Sebab virus tu memang boleh tahan lama daripada COVID. Dia boleh duduk lama kat badan kita ni, dan maklum saja dia punya cecair tu kalau you tengok dia punya vesicle, dia punya kudis-kudis tu penuh satu badan. Cara mana you boleh tak habis lagi. Gejala lain ialah demam, tu saya kata apa tadi, ruam yang naik timbul-timbul tu sampai bernanah semua tu, sejuk badan. Dan bezanya chickenpox dengan smallpox dengan apa nama pox ni, monkeypox ni, la ilaha illallah, banyaknya pox ni kan. So monkeypox ni ataupun cacar monyet ni ialah dia selalunya diiringi dengan gelenjar yang bengkak besar-besar juga di leher, selalunya di ketiak dan di celah-celah kangkang kita ni. Itu antara keunikan monkeypox ni. Alright, lepas tu kita ada pening kepala selalu sangat, dan orang yang kena monkeypox ni biasanya sakit belakang, sakit sendi, dan selalunya otot-otot rasa bisa sangat, dan dia memang tak seronok lah. Virus ni memang you akan hidup rasa macam monyok je, rasa macam letih je, your life rasa macam miserable. Maksudnya memang buatlah apa pun, nak senyum memang susah masa ni, walaupun you dah demam, you dah reda pun. Okey, baik. Apa lagi? Jangan tunggu sampai nausea ataupun loya dan muntah-muntah lah. Selalunya orang yang membawa bahaya bukan pasal monkeypox ni, sebab kesan sampingannya. Contoh, tak cukup air, badan dehydrated. Okey, baik. Satu lagi cara untuk you kena penyakit monkeypox ni ialah satunya berdepan, nombor 2 kalau bawah pada 15 minit terdedah masih lagi boleh tahan, atas daripada setengah jam dia perlukan lebih kurang 3 jam. Sebab tu dia tidak begitu laju dia punya merebak penularannya. Sebab apa? Untuk you kena, dia kena orang kata apa, erat, keintiman tu semua tu kena, kadang-kadang touch, kena bertempur, bersalam ni, orang kata apa, dakap semua tu. Bila you kena kulit sama kulit, dan you kena dia punya virus itu, kalau terdedahnya lebih pada 1-2 jam hingga 3 jam, itu baru boleh. Kalau takat you naik bas sekali ataupun you jumpa dia kat office, kata Assalamualaikum 5-6 kaki ataupun 3 kaki berdekatan pun tak berapa teruk lagi, terutama sekali kalau you pakai mask, lagi safe. Sebab apa? Sebab apa yang orang kaitkan dengan hubungan seks dengan apa masalah monkeypox ni, sebab you perlukan lama apa orang panggil bertemunya antara virus tu dengan kulit you ataupun dengan you punya ni lah, pernafasan you. Faham? Okay? Sebab itulah ini orang tak panik sangat kalau you dengar elok, sebab dia memerlukan lama sedikit untuk berjangkit, dan caranya hampir macam, sebab orang kata apa, hubungan seks tu kan antara geseran antara kulit ke kulit dan sebagainya, dan lama daripada setengah jam macam tu baru orang kata apa, senang mendapat penyakit ni. Sampai macam tu, itu jalan ceritanya. Okay, so of course cara nak rawat tu, virus memang tidak ada yang spesifik. Cuma kebelakangan ni mereka memakai vaksin yang untuk smallpox dahulu, yang dah ada simpan dalam storeroom. Maksudnya dah kan kita dah tak pakai untuk cacar sekarang, dah tak ada. Tapi kita kena keluarkan balik.
Katanya US pandai-pandai, diam-diam dia dah simpan untuk rakyat dia, dah cukup. Kita ni baru tahu, tak tahulah ada store dalam Kementerian Kesihatan ke apa orang panggil vaksin untuk smallpox yang dipakai untuk monkeypox, untuk cacar monyet ni. Kata kajian 85% dia punya effectiveness, dia menghasilkan positive result. Sama ada you baru kena, orang kata kalau 4-5 hari dah tahu you kena tu, cepat-cepat belum you keluar lagi ruam semua tu, you dapatkan vaksin ni, boleh menahan sebagai penghindaran pun, ataupun prevention pun. Cantik kan? Ada satu nama seperti Tecovirimat, nama-nama ni tak payah ingat tapi dah ada khas yang dah dia approve tahun ni dia approve untuk digunakan untuk katakan monkeypox ni. Lepas tu ada satu lagi nama nama pun pelik ni, Brincidofovir. Ni semua untuk virus lah. Okey. Berarti kita tak berapa panik sebab not only kita dah tahu penyakit ni sejak 70 tahun dahulu, kita juga ada ubat inverted commas berbentuk vaksin. Ada 2 jenis yang telah di-approvekan dan alhamdulillah. Macam saya sendiri memang kita ada cara alami kan, kita ambil haba jala, memang khas untuk, nasib baiklah saya buat haba jala tu bukan, ialah khas untuk kita cuba tahankan virus-virus macam COVID semua kan, tapi dia untuk corona, untuk jenis virus-virus yang adik-beradik macam ni memang sesuai sangat. Namanya haba jala kan, saya kata buat daripada apa, daripada habatus sauda, daripada madu lebah, daripada chamomile, ada zinc dan sebagainya tu. Jadi alhamdulillah, saya pun tak sangka yang kita buat tu mula-mula ingat nak jaga, ialah sebab COVID berleluasa sangat kan, so kita nak tingkatkan immunity, bukan kita claim kita boleh bunuh virus tu, tapi kalau immunity tinggi selalunya datanglah virus-virus lain pun insyaAllah. Dan sekarang kita ada vitamin D3K2 dalam bentuk apa, dalam bentuk Santera, dan kita ada 369 dalam bentuk Sachainchi oil tu. Alhamdulillah. Lain pada itu kita kena jaga kesihatan, jaga masa kalau kena betul-betul, you mesti kena ambil semua bahan-bahan suplemen yang saya cerita tadi, dengan jaganya tidur, jaganya air, kena jaga betul-betul. Teruskan kita punya minum air lemon tu, air kelapa tu, teruskan, tak ada masalah. Okey. Lain pada tu kita kena, orang kata apa, jangan berdekatan lah, yang penting sekali kalau boleh dengan orang-orang yang you tahu dah kena. Okey. Cukup dulu pada malam ini, saya kira ilmu ni cukup untuk you bersedia. Tapi sekarang saya rasa kalau you pergi tempat-tempat yang ada COVID ni, ataupun maksud saya ada apa, monkeypox ni, saya rasa you apply balik lah teknik-teknik penjagaan macam COVID tu, insyaAllah lebih selamat. Okey. So selamat anda menjaga diri, supaya sentiasa saya doakan hidup anda bahagia di dunia, akhirat kita syurga. Tuhan tengah menduga lagi bahan-bahan baru, virus-virus baru. Ini semua Tuhan yang hantar juga. Jaga baik-baik. Ada signal-signal yang kita tak mau berdebat pada malam ini, tapi pendekkan cerita, kadang-kadang dah ditulis pun dalam Quran, kadang-kadang kita je buat tak nampak ataupun buat tak dengar. Jadi kalau cakap lebih-lebih nanti orang kata kita pandai-pandai pula. Tapi saya kata macam ni lah, yang Tuhan kata tak boleh tu, tak usah buat lah. Buat juga, dia bagi signal, you nak justify, you justify. Tapi jawapan tu memang depan mata sebenarnya. Okey, cukup dulu, supaya kita sentiasa menggunakan otak yang waras, sebab kita pandai let go and feel good all the time. Terima kasih, jumpa lagi.